Selepas solat Jumaat di United Kingdom London, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan ruang untuk berucap terkait ya pembebasan dan juga pembangunan Gaza. Ada sebenarnya ada beberapa lagi isu, tapi ini antara yang mendapat perhatian media-media antara bangsa sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak sahabat semua, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dibenci oleh bangsanya sendiri, yang seagamanya sendiri di negara kita, dicaci dan difitnah oleh bangsa sendiri, tetapi hari ini sahabat semua kita boleh nampak bagaimana Perdana Menteri kita terus menerus untuk membanggakan nama negara kita Malaysia, terus memberikan pandangan, terus memberikan motivasi kepada seluruh bangsa umat Islam khususnya di seluruh dunia ini. Inilah kehebatan Perdana Menteri kita yang makin digeruni oleh pembangkang-pembangkang yang ada pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi dalam masa yang singkat ini saya ingin membawakan Anda sedikit sedutan ucapan Perdana Menteri kita di masjid, ya, di salah sebuah masjid, ya, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ya menunaikan solat Jumat beliau di Masjid East London. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk mendengar sedikit ucapan ringkas Perdana Menteri kita. Imam, committee members and Jama'ah, Jazakumullah khairan kathiran. Thank you. I appreciate this opportunity, brief, but just to honor the friendship and the ukhuwah among us. It's important that Muslims all over the world enhance their understanding and commitment and promote peace and make dua so that there's better understanding between Muslims and other communities, so that the world is safe for everyone. Just yesterday there was an announcement for settlement of the aggression and colonization in Gaza. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we immediately achieve this. There are challenges, but we promote this. And the next, of course, the reconstruction, which we will assist. Malaysia is fortunate because in the East Asia, Japan has suggested that Malaysia and Japan co-chair the efforts for the reconstruction of Gaza. But I think what is important for us Muslims, and particularly you are blessed here in the United Kingdom, is to make sure that we promote understanding, we promote education, we preserve our identity. That is why I began with this. There's no other beauty and commitment other than the voice for reason, the voice for peace, the voice for justice, and the voice to appeal for goodness of men and women. But this voice must be followed with action. The problem of Muslims, I think in the Khatib, made a very strong appeal. They will start with the heart. We start with ourselves. Many of us, including politicians and leaders, will always promote change and anti-corruption and justice for others. So I think Islam, and also in the reminder today, which I heard very attentively, is to remind ourselves, we must begin with ourselves. Ibda binafsik. Begin with yourself, change, enhance our understanding, our education, protect our families, and interact with our neighbors, be it Muslims or non-Muslims. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia ucapan singkat tapi penuh makna sahabat-sahabat semua. Dan antara penekanan daripada Perdana Menteri juga adalah tentang harapan, ya, terutamanya tadi ada harapan pembangunan semula Gaza oleh Malaysia dan Jepun, dan juga Datuk Seri berpesan supaya umat Islam di UK tetap teguh dengan jati diri dan identiti Muslim di samping menjaga pendidikan keluarga dan keharmonian masyarakat, berbuat baik sesama jiran Muslim dan bukan Muslim. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita. Memang terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin berkongsi sahabat semua
Seperti mana yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berada di UK, United Kingdom London, dan dijangka hari ini adalah hari terakhir, petang ini adalah hari terakhir ya siri lawatan Perdana Menteri kita di United Kingdom London. Jadi dan selepas itu ya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terbang pula ke destinasi terakhir siri lawatan beliau, yaitu ke negara Belgium. Dan hari ini dijangkakan ya Perdana Menteri apabila sampai ke Belgium dijangka akan menyentuh berkaitan dengan isu perdagangan Palestin dengan pemimpin Belgium, dan itu antara kenyataan ya daripada duta negara kita ya. Jadi kalau kita lihat kenyataan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijangka menyentuh isu-isu perdagangan Timur Tengah dan juga krisis Rusia-Ukraine semasa lawatan ke Belgium bermula Ahad ini. Jadi Duta Malaysia ke Belgium, Luxembourg dan Kesatuan Eropah Datuk Muhammad Khalid Abbasi Abdul Razak berkata, pandangan dan pendirian Malaysia dijangka disampaikan semasa pertemuan dengan pemimpin Belgium dan juga Kesatuan Eropah. Dan perkembangan di Palestin dijangka disentuh semasa lawatan ini. Dan katanya lagi, kerajaan Belgium pun bersimpati dengan apa yang sedang berlaku di Gaza. Katanya pada satu sidang media dengan lawatan sulung Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke Belgium. Mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan itu ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri yaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Anwar yang dijangka tiba di Brussels pada petang Ahad akan bertemu dengan Alexander De Croo, Perdana Menteri sementara Belgium pada Isnin iaitu esok. Dan kedua-dua pemimpin itu dijangka membincangkan usaha-usaha memperkukuhkan kerjasama dua hala ya dalam pelbagai bidang. Kerjasama termasuklah perdagangan dan pelaburan, pendidikan seperti pendidikan tinggi serta pendidikan dan latihan technical vocational (TVET). Semasa di Brussels, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan pihak EU ya UE pula, pihak EU yang dimulakan dengan sesi perjumpaan bersama Kaja Kallas, wakil tertinggi EU bagi hal luar negeri dan dasar keselamatan, Naib Presiden Suruhanjaya Eropah. Ia akan disusuli juga dengan pertemuan empat mata antara Perdana Menteri dengan pengerusi Majlis Eropah Antonio Costa di Bangunan Eropah. Muhammad Khalid Abbasi berkata pertemuan dengan pihak EU akan memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk bertukar pandangan mengenai bidang kerjasama seperti kemampanan dan perjanjian perkongsian dan juga kerjasama antara Malaysia dengan Kesatuan Eropah dan juga perjanjian perdagangan bebas FTA Malaysia dan Kesatuan Eropah. Selaku pengerusi ASEAN 2025, Perdana Menteri akan mengambil peluang lawatan kerja ini untuk mengetengahkan keutamaan Malaysia dalam hala 7 kepengerusian Malaysia yang bertemakan keterangkuman dan kemampanan, kata beliau. Pada sebelah petang Isnin, Anwar akan menyampaikan ucap tamah bertajuk Bridging Regions, Strengthening Southeast Asia European Resilience di College of Eropah bertempat di Bruges. College itu merupakan institusi tertua bagi pengajian Eropah dan antara institusi pengajian Eropah yang tersohor, telah menghostkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Margaret Thatcher, Xi Jinping, Angela Merkel dan Frank Walter sebelum ini. Rektor College of Eropah Federica Mogherini yang juga bekas Menteri Luar Italia akan menjadi moderator pada sesi berkenaan. Dan pada hari pertama lawatan beliau pada Ahad, Datuk Seri Anwar akan menghadiri majlis minum petang dan ramah mesra bersama kira-kira 200 rakyat Malaysia yang menetap di Belgium dan Luxembourg. Beliau juga akan mengadakan perjumpaan dengan Presiden Majlis Islam Belgium, satu-satunya badan pertubuhan rasmi Islam di negara itu. Dan terdapat juga hampir 1 juta umat Islam di Belgium, kebanyakannya berketurunan Maghribi. Jadi itu antara jadual yang ketat menanti Perdana Menteri kita sahabat semua untuk siri lawatan terakhir, yaitu di Belgium Luxembourg. Jadi itu antara sedikit perkembangan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi kita berdoa sahabat semua, Perdana Menteri kita
terus berada dalam keadaan sehat, terus kuat tubuh badannya, fikirannya, kebijaksanaannya untuk mengeplai pentadbiran negara kita dan meyakinkan lebih ramai lagi pelabur-pelabur hadir ya di dalam negara kita. Jadi itu antara perkembangannya. Sekiranya Anda sahabat semua ingin mendoakan kesihatan, keselamatan Perdana Menteri kita, mungkin Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nova Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.